Okey, soalan nombor 1. Graf laju lawan masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Dian Johan untuk tempoh 60 saat. So, ni dia gerakan 60 saat. Hitung jarak dalam meter. Ni meter. Dalam meter yang dilalui semasa kereta bergerak dalam laju seragam. Ni laju dan seragam bermaksud ketika dia mendatar macam ni. Bila mendatar macam tu, itu berkata laju yang seragam, iaitu sentiasa 12 meter sesaat. Okey. Untuk graf laju lawan masa, jarak dia kita dapatkan daripada di bawah graf. So ini daripada sini tempoh ni sampai tempoh ni, jadi dia membentuk segi empat. Jadi luas segi empat ni lah menggambarkan jarak dia. Okey. So jarak adalah so kita segi empat maksudnya base kali height je lah. Base dia itu 16 tolak 8. 16 tolak 8. Kita darabkan dengan tinggi dia pula adalah 12. Unit dia meter sesaat. So meter sesaat maksudnya meter lah. Dia nak jarak dalam meter, jadi tak apalah, tak payah tukar ni lah, tak payah tukar unit. So 16 tolak 8 dapat 8 kali 12, so dapatlah 96 meter. Okey, soalan kedua, nilai V pula jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama. 12 saat yang pertama mula daripada ni sampai sini je lah. Okey, ialah 14 meter sesaat. Itu dia laju purata. So apa laju purata? Laju purata adalah jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okey. So jumlah masa 12 saat, purata laju 14. So kita akan dapat 14 sama dengan jumlah masa 12 pergi ke sebelah jadi darab. Kita terus buat je. Jumlah jarak pula, jumlah jarak selama 12 ni adalah ni dia, iaitu di bawah graf ni. Luas dia sampai sini. Jadi kita ada dua, itu satu trapezium ni, satu lagi segi empat. Boleh ikut tu ya. So jarak cikgu lukis kat sini. So jumlah dia ada dua, satu trapezium macam tu, satu lagi segi empat. Nampak ni dengan ni. So ini tinggi dia sampai V, kosong hingga V lah. And then yang kedua pula, yang ni tinggi dia 12. So ini V tolak kosong V. Okey, bawah dia jarak di antaranya 8. Okey, yang segi 4 ni pula, ni 4 dan tinggi dia adalah 12. Okey, so ini dia, iaitu tadi jarak, jumlah jarak dia ni, jumlah masa ni dia tadi. Cikgu dah pergi ke sebelah tadi. Ni dia purata tadi 14, yang asas sebelah kiri ada 14. Boleh ikut tu ya. Okey, jumlah ni adalah cikgu tulis bawah sebab cikgu ruang dah tak ada tu. Okey, saukan ni dulu sebelah kiri. Kita dapat 14 kali dengan 12, jadi kita dapat 168. Okey, sama juga dengan
Loss Starphism formula dia adalah setengahkan jumlah jarak yang berselari. Okey, yang selari ni adalah jumlah dia adalah V campur dengan 12. V campur 12. Okey, darab dengan jarak di antaranya. Okey, and then kita campurkan dengan segi 4 tu, sebab jarak dia semua ni iaitu 12 dengan 4. Ini senang je lah, segi 4. Okey, so kita settle ni, setengah kali ni dapat 4, setengah kali 8 dapat 4, 4 kali V dapat 4V. Okey, ni ketiga 4 kali 12. Okey, yang ni pula 12 kali 4. Okey, so ini sebenarnya biasa je ya, jangan keliru ya. Okey, so 48 96 pergi sebelah jadi tolak. Jadi tolakkan dengan ni 48 campur 48 96. Campur 6 pergi sebelah jadi tolak. Tolakkan dengan so kita dapat 72. Dapatlah V kita adalah 4 pergi sebelah jadi bahagi so kita akan dapat 18. Jadi kita tengok logik ke tidak ya. 18 logik ya. Kalau kita dapat 9 ke dapat 10 tak logik lah, sebab sini 12, so 18. So itu je sebenarnya ya. Kita kena faham daripada sini tadi, and then itu je ya. Kalau masalah repeat je video ni, pause dulu. Okey, soalan nombor 2 ni. Graf laju lama masa di sebelah mewakili gerakan motosikal yang dipandu oleh Abilus Song untuk tempoh T saat. Ini dia T sampai akhir T tu. Hitung nyah pecutan. Okey, nyah pecutan gerakan dalam meter sesekon-sekon. So nyah pecutan adalah graf yang menandai ke bawah. Kalau graf laju lama masa, ini nyah pecutan dipanggil ataupun pecutan. Tapi kalau ditanya berapakah pecutan dia kita jawab negatif sekian-sekian. Tapi kalau dia dah tanya nyah pecutan, jadi kita jawab dalam positif ya. Sebab nyah pecutan tu dah mewakili menurun macam tu. Okey, so kecerunannya iaitu tinggi bagi tapak. Okey, so kalau kita tengok dekat situ, dekat graf tu, cikgu lukis sini supaya senang tengok. Okey, tinggi dia ini 8, ini 12. So tinggi dia adalah 4. Lantai ni pula adalah ni 3, ni 7. 3, 7 lantai dia ni. So ini adalah 4. Jadi nyah pecutan adalah 12 tolak dengan 8 bagi dengan 7 tolak 4, 3. So dapat 4/4 1 unit dia dalam meter sesekon-sekon tadi. Okey, boleh tu ya. Okey, yang kedua, jarak dalam meter semasa kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju ni adalah pecutan ataupun nyah pecutan dalam negatif lah.
kita dapat dalam masa adalah bernilai positif, iaitu kadar perubahan laju terhadap masa adalah bernilai positif. Okey, bila positif itu yang cikgu kata tadi, kadar perubahan laju ni kalau dia positif pecutan, kalau dia negatif dia nyah pecutan. Dia guna istilah ni, nampak? Istilah-istilah ni kita kena faham lah. So kita tengok ni masa dia menaik, jadi ini dia segitiga dia. Kita lukis lagi supaya senang kita nak ulas. Okay, so dia start dengan 5 bawah tadi, dan atas sekali adalah 12. Okay, atas dia 12, bawah dia ni kosong, ni 3. Okay, so dia suruh cari jarak. Okay, dia suruh cari jarak dalam masa positif ya. Jadi bermaksudnya jarak dia sampai ke bawah lah. Jarak semua di bawah graf. Macam tu tadi. Sampai ke bawah dia berbentuk trapezium. Sebab dia nak jarak yang positif ni, kita kena faham lah. Ini masa positif dia tegak macam tu. So trapezium kita sebelah kiri dia 5, yang kanan ni sampai ke atas 12. So luas trapezium iaitu jarak dia adalah setengah campurkan 5 dengan 12 darabkan dengan jarak di antara yang tegak ni. Jarak dia adalah 3. So darab je lah, 5 tambah 12 17. 17 kali 3 17 darab dengan 3 bagi dengan 2. Ini setengah kali dengan setengah ke bagi dengan 2 sama je ya. So kita dapat 25.5 meter jarak dia dalam jarak dia dalam meter dia punya ni pun meter, jadi kita tak perlu tukar lah. So itu je jarak dia. So soalan C, dia kata nilai T pula jika jumlah jarak yang dilalui untuk tempoh T saat adalah jumlah jarak yang dilalui sehingga sini ada 121.5. Bermaksud kesemua ni lah campur ni. Okay, so jarak sini kita dah ada tadi, kita campur yang trapezium ni dengan ni lagi. Ni trapezium, ni segi 4. Okay, so kita tengok dia kata jumlah jarak dia 121. So jarak dia adalah ini tadi 25.5 campur dengan trapezium kedua, iaitu setengah kali dengan yang ni 12, yang ni 8. Boleh faham tu, yang ni 8. So formula iaitu setengah 12 campur 8 kali dengan jarak di antara dua lantai ni adalah 4. Okey, ini trapezium kedua. Ini trapezium pertama kita dah kira. Last kali adalah segi 4. Okey, tapak dia adalah ini tadi, tapak dia 7 kali tolak 3 4. Tapak ni pula T tolak 7. T tolak 7. Kita tak boleh selesaikan tulis T lah, T tolak 7 lah. Okey, itu tapak dia kalikan dengan tinggi. Tinggi dia adalah 8. Ini segi 4 je, tapak kali tinggi je. Okey, so jumlah semua perjalanan dia adalah dia ada bagi 121.5. Itu dia so maksudnya iaitu trapezium pertama campur dengan trapezium kedua campur dengan segi 4, jumlah semua adalah 121. Jadi kita selesaikan lah So ni 12 campur 8 20.
20 kali dengan 2, 40. So sini 40. So sini tadi 25.5. Okey. Yang ini kita kena darab lah, expand lah. So kita akan dapat 8T 8 kali 7, kita akan dapat 56 negatif. Okey. So apa yang boleh kita kira ni So kita kira yang sebelah kiri 25.5. Okey, 25. Okey, 25.5 kita campurkan dengan 40 dan tolakkan dengan 56. So kita dapat 9.5 sebelah sini. 9.5. Jadi 8T boleh itu ya. So sekarang ni dapatlah 8T sama dengan yang ni pergi sebelah, jadi tolak. Okey. So 121.5 tolakkan dengan 9.5. So kita akan dapat 112. So dapatlah T adalah 112 divide by 8. Kita dapat 14. Okey. Sebelum kita selesai tu, kita tengok dulu logik tak. 14 logik ya. 14. Sebab kalau kita dapat 5 ke apa ke, something wrong lah. Okey. So 14. So dia nak T dalam saat. So T tu adalah 14 saat. Okey, mari kita tengok soalan nombor 3 pula. Graf laju lawan masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh T saat. Jumlah jarak dalam meter yang dilalui semasa kadar perubahan laju. Ingat tu, dia guna kadar perubahan laju dia. Kereta tu adalah positif, maksudnya mesti kecerunan dia macam tu, ke atas. Jadi dekat sini kalau kita tengok graf ni ada dua, sini satu dan sini satu. Jadi dia suruh cari jumlah jarak. Jadi kita kena tambah lah. Ni kita ada dua trapezium kat situ. Iaitu trapezium pertama, iaitu ini dua di atas, iaitu 2 tolak 0, ni 2. So ini pula 6 tolak 0, ini 6 tinggi dia, jarak dia adalah 3. So yang positif yang kedua pula, ketika yang satu lagi tu, yang ni. So bawah dia ni 10 tolak 8, 2. Tu tinggi tepi ni 6, dan tepi ni tinggi dia 10. Jadi jumlah jarak dia itu kita tambah lah. Formula trapezium adalah setengahkan jumlah jarak yang selari yang tegak ni, 2 dan 6, dan darabkan dengan jarak di antaranya. Okey, ini dia yang pertama. Yang kedua pun sama, iaitu 6 tambah dengan 10, jarak dia adalah 2. So kita akan dapat ni 16, yang ni 2, 8 bagi 4, 8 bagi 2, 4 kali 3, 12. So kita dapat jumlah dia adalah 28. So tengok unit dia dalam meter. So soalan dia nak pun dalam meter. So 28 meter. Soalan B, nilai T jika magnitude kadar perubahan laju terhadap masa dari masa dari saat ke-8 hingga ke-10.
8 hingga 10. So 8 hingga 10 situ je adalah sama dengan magnitude kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10. Ni dengan ni sama. Dia kata magnitude bermaksud kita abaikan negatif dengan positif. So cari nilai T. Okay, so kadar perubahan laju adalah sama. Cuba tengok ni, kadar perubahan laju sini, ni lah kadar perubahan laju dia, iaitu kecerunan. Kecerunan dia kita ambil segitiga ni lah, iaitu tinggi dia iaitu 10 tolak 6 per dengan jarak bawah dia adalah 10 tolak 8. Okay, dia ni sama dengan yang ni kita ambil magnitude dia. Bila magnitude ni kita abaikan negatif, sepatutnya kalau kat sini dia nyah berjuta negatif, tapi tak apa, dia dah beritahu. So tinggi dia adalah 10 bahagi dengan T tolak 10 bahagi dengan T tolak 10. So ini 4 per 2 2. So ini kita naik atas sana, ni bagi ke sebelah, kita turunkan 10 bagi 2 dapat 5. So kita dapat T tu adalah 10 bagi sebelah, dia campur. So mari kita tengok T tu betul ke 15. Logik 15. So boleh faham dah kalau tu tengok postkan, repeatkan. Ni C tadi dia cakap sama kecerunan yang sini dengan kecerunan yang sini. Dia tak cakap kecerunan, dia ada cakap kadar perubahan laju, tapi dia tambah perkataan modulus, jadi abaikan negatif. So ingat itu membantu tu. So ada masalah komen je. So apa-apa kan, kita jumpa lagi.